Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga. Mana ni? Hari ni hari ni kita ada tamu istimewa yang datang daripada tempat paling jam dekat KL, Kepong. Okey, di sini apa Pak Buhari, paling keren. Faizal Zainal. Dan tamu istimewa kita ada Kelvin Pang. Oi, satu-satunya budak pang yang baik. Kevin, welcome. Okay. Welcome to Let Lu. Thank you for coming. Thank you for coming. Meluangkan masa datang sini. Hujan-hujan, musim-musim banjir, musim-musim orang perang, musim-musim harga barang naik. Datang sampai. Tapi yang best dia sampai dulu Dia sampai dulu dari kita, malu Dia punya on the way lain. Dia punya on the way lain. Kevin, cerita sikit background you macam mana you boleh jadi magician. Background saya bermula sejak saya rasa darjah 5 ke darjah 6. awal. Masa Sebelum merdeka. sebelum merdeka. Bukan. 80-an lah, 80-an. 80-an masa tu TV hitam putih lagi. Siap dengan VCR semua sekali. Yang paling-paling masa dulu kecil you pun tahulah, masa dulu mak bagi kita pergi sekolah untuk belanja makan kan. So yang terlebih wang tu kita tak makan tu kita simpan lah. So beli peralatan mainan yang macam besi-besi tu, apa tu? Puzzle tu semua saya suka lah benda tu. So sejak dari satu hari saya pernah tengok satu cerita magic show luar negeri. Masa tu TV hitam putih lagi. Nama dia David Copperfield. Standard tu. Saya terpengaruh dengan dia punya magician semua sekali. Lepas tu dia ada ulang tayangan sekali lagi lah. So masa tu lama dah ada VCR, video cassette recorder tu. Saya dapat take keseluruhan dia punya video. Masa first saya belajar dia punya magic trick tu, getah. Macam main getah tu. Itu pun dulu VCR macam mana kita buat kan, kita dah record tu, kita playback balik lah. Playback balik, kita pause, playback balik, lepas tu dia VCR tu yang paling canggih tu dia ada slow motion punya tu. Tapi dia slow motion pun dia frame by frame. So kita tak dapat nak tangkap lah sebab dia dari sini dia dah melacak kat sana kan, jam kan. So apa boleh buat, kita kenalah fast forward, playback, fast forward, rewind balik semua dah. Mungkin dalam 50-60 kali. Masa tu dapat belajar lah first itu magic trick. So dari sana tu banyak lagi lah kita belajar semua masa tu. Saya masa tu saya ada simpan wang, beli dia punya majalah, ikut dia punya ni. Beli majalah kat mana? Macam mana you tahu nak beli kat mana? Ada kedai-kedai buku. Ada dia orang macam berapa 80-an, tahun 80-an. 80-an semua ada. Dia buku. Maksudnya buku tu magazine Magazine magic kan ataupun dia campur-campur. Dia campur-campur. Macam majalah macam lah dia campur lah, kita beli semua simpan-simpan lah macam kita punya idea lah. So kita beli, kita simpan. Dari masa tu itulah dari sana tu dapat belajar semua sekali, sikit-sikit belajar pengalaman. Tapi masa tu dulu internet tak canggih sangat. Dulu internet you kena pakai dial up. You kena tekan 1515. Tu. Itu lagipun internet tu tak payah sangat untuk magic punya. So kurang lah. Tak macam YouTube pun tak ada kan? YouTube tak ada, review pun semua dah tak ada. Cuma kita boleh dapat macam tengok apa ni yang dia orang ada post sikit-sikit lah, tapi tak banyak lah. Sebab masa tu internet tak canggih sangat. Tak macam apa social media sekarang. So lepas tu bila dah sekolah college, masa dulu lepas SPM saya college dekat sini, saya belajar kat Ceras. So bila saya belajar kat Ceras, masa tu Times Square ada satu magic shop pertama sekali buka dekat Berjaya Times Square. Itu panggil Magic Ring. Kami Sifu Liu Fei Long lah. Fei Long. So dari sana saya dapat kenal David Lai, Vincent Tan, Josh, dia orang semua sekali lah, yang semua tim-tim dekat Kenting semua tu. Dapat berkenalan dengan orang tu lah. Dari sana tu saya masih belajar lah.
Tiap-tiap minggu Ahad pergi sana sembang-sembang, belajar kat dengan orang semua sekali. Maksudnya duit tak banyak lagi ya. Duit tak banyak lagi, itu masa sekolah lagi. Ya. Kena simpan duit. Ya, pergi sembang je lah. Sembang. Pergi sembang lah. Sembang lagi, beli DVD lagi semua. Bukan yang murah. Jadi macam David Light, Vincent Tan apa tu senior you punya Sini lah, kira Sini sini lah. lah. Semua sini lah. Kita ingat you pun senior. Yang lagi sini. Tapi dia senior lah sebab dia belajar pakai tape pun. Bukan maksud aku best dia orang tu. Vincent dengan David Light tu atas lagi. Dia baru ni. Kita lagi junior lah. Sebab kita zaman kita dah ada DVD, dah ada ajar Black Christian semua. Dia tape lagi old school. Lagi ni mana ada ni mana imaginasi ni ya tengok ni getah je pun. Ada trik je pun. Kita lepak Zubaidah je boleh belajar getah. So dari sana lepas dah siap saya ambil kursus diploma electrical sebab saya suka benda elektronik semua ni, saya suka. So bila dah tamat pengajian, as you know lah, sebagai ibu bapa dia pun tak nak kita belajar benda macam ni lah. Bukan tak nak belajar lah sebab dia tak nampak dia future. tak nampak future. Macam satu penyanyi. So saya pun suka nyanyi lah, tapi kalau you nak nyanyi, you kena professional lah sampai tahap professional, you dapat untung wang ke apa ni kan. Tapi sebagai macam magic tu tak nampak future lah. Macam parents tu, dia takut lah. Saya kata okey tak apa. Setakat saya dapat belajar, saya dapat tamat diploma semua sekali, saya dapat tamat. Okey, apa yang you hendak saya dah bagi. Saya dah promise semua benda ni. So setakat magic saya tak akan lepaskan. Saya masih continue. So bila continue, masa saya first saya keluar bekerja. Masa saya bekerja tu saya bawa motor. So lepas tu Sungai Wang yang paling first yang ada magic kiosk tu Andy. Andy Magic. Andy Magic. So sana saya beli dekat dia. So saya kata benda ni saya nak belajar. Tapi you ajar saya beli dengan awak. Apa yang saya buat? Sebab masa saya kerja tu saya banyak customer. Setiap satu customer saya pergi sana saya tunjuk magic. Nak beli ni lah. Okey, you tak beli saya ajar. So ajar tu duit dapat yang lebih tu kumpul tu beli lain dia magic lah. Pada sana lah. Belajar balik semua tu. Pandai bisnes lah. Masa dulu banyak dah buat sebab tengah cari duit lah. Setakat magic tu bukannya kira apa, kira hobi juga. So masa kerja dulu pun tak banyak sangat. Cuma I first job 800 lebih saja. Itu paling tinggi. Kalau harga kilang kan dekat 700. Sebab saya kerja swasta, so dia bagi 800.5. Masih tak dapat tampung sangat lah sebab kecil ya. Masa tu kecil sebab kena sewa lagi, makan semua sekali lagi. So apa yang buat? Pergi kedai Andy sana. Pergi kedai di sana, kita sapulah benda ni satu lombok semua buah ni, kita beli nanti kita jual kat luar. Dulu member-member yang selalu kat pasar malam tepi jalan tu dia jual tu, tumpang lah. Tumpang kedai tu buat sikit tu. Wah, mana pasar malam Malaysia Mall? Bukanlah. Tepi lah macam ni pasar malam Kepung. Masa tu bukan Kepung, masa tu dekat Ceras. Malaysia Mall lah. Cerai semua pun ada juga. Sembang-sembang lah kat tempat kawan-kawan tu sembang tepi. Bawa lah. Bila bawa sana jual. Tu dapat kumpul lah duit tu sana. Pada yang tak tahu macam siapa dia ni kan, tiba-tiba ada Cina datang sini kan. Kalau kau pergi check out Calvin Pang ni, dia one of the yang Binik Illusion tau. Binik Illusion secara profesional. Dia ada gudang dia. Memang ada gudang. Kilang. Gudang lah. Kilang tu gudang lah. Sebabnya bengkel tu sebenarnya saya ada kilang bengkel tu masa tu yang buat besi. Buat besi macam oning, tagar, pintu besi semua itu saya buat. Lepas tu yang segentilan tepi tu saya ada buat benda perabot. Benda-benda kain tu semua sekali. So jadi yang yang satu corner lagi tu untuk magic workshop lah. Magic workshop yang setakannya kadang-kadang ada masa kita build magic sendiri. Member-member yang datang
ada setengah yang macam magic prop dia orang dah rosak tu kan, sebab dia orang beli overseas original punya, so takkan nak hantar part balik sana, so kita mau dapat sini lah. Macam banyak magician yang datang ambil tempat tu, ada banyak yang ubah suara lah. Sebab kebanyakan illusion dia beli luar negeri tu besar, sebab size perempuan tu semua besar-besar kan. Kalau Asia tu kecil, so apa yang buat tu kita ubah suara lah jadi kecilkan. Oh, jadi dia orang ni kira macam Sampai sini dia modify Modify. dekat you Sebab modify. Asia punya standard dia kecil lah. So takkan you punya illusion nampak besar sangat, so kecilkan lah. Setakat mana kita boleh kecil-kecilkan lah. Dan satu lagi kalau saya boleh, kebanyakan illusion yang besar tu dia tak boleh buka kan. Kalau buka pun kereta memang tak boleh masuk, Memang dia tak kena boleh masuk lah, lori. lori. So apa yang saya buat, saya bagikan dia sampai boleh masuk kereta. make portable lah. Saya suka macam benda custom made. Macam original punya kita custom made. Ada yang setengah-setengah punya yang sifu-sifu magician yang dia ada student-student tu, kadang-kadang dia orang datang dengan saya, dia nak minta saya buat satu magic props untuk dia punya student. Itu kira dia punya original lah. So saya buat tu semua untuk dia punya budak lah. So maksudnya dia datang tu dia just bagi idea. Dia bagi idea, kadang-kadang saya pun ada idea sendirilah. Macam as a magician kan, dia biasa dia dah tahu rutin dia macam mana. So dia lukis satu diagram. Dia punya illusion tu macam mana, kadang-kadang saya ada bagi fit in. Kalau buat benda macam ni, kalau boleh tak kita satu rutin untuk benda macam ni, additional lah. Katakan illusion tu dia buka pintu dari sini kan, so mungkin satu buka sini untuk future you buat satu another act, combination lah. So idea banyak lah kita bagi. Okay, contoh macam ada illusion yang cakap macam besar nak Asian kan illusion tu kan, challenging tak untuk you? Macam sakit kepala lah ada fikir. Challenging. Kenapa you tak pakai illusion macam warna kita buat stripe kan, kita ada yang macam tu bubuh stripe, so bagi nampak dia actually dia besar ni, tapi bila you bubuh frame, bubuh stripe, so dia nampak Depends illusion. Kalau kita katakan illusion tu besar, illusion besar takkan you strap kadang-kadang besar, kadang-kadang you kena kecilkan dia punya size tu, sebab kita nak beza. Sebab kalau face to face kita tengok benda dia, kata-kata meja ni kita tengok kan, benda ni patutnya memang besar. Kalau you strap besar, dia nampak lagi besar. Kalau you buat stage, kalau orang duduk belakang tu kan, dia punya strap nampak kecil. Itu ada perbezaan dia. Setiap illusion dia macam misdirection lah. Dia kena ada macam setengah-setengah, kita kena bahagikan dia equal level lah. Takkan kadang-kadang illusion kalau kita nak buat tu besar sangat, tak masuk akal lah benda tu. Jadi tak semuanya yang pakai optic illusion tu boleh cover semua lah. Kita tengok dia punya rutin macam mana. So kalau mungkin dia punya rutin benda macam ni, dia punya size pun tak besar sangat. Sebab kalau besar pun orang kalau tengok pun layman tengok you mesti suruh dekat sini. So kita kena buat benda tu, kena fikir lah fit to size ke macam mana. Ke ada setengah kadang ada magician yang jenis, okay, saya nak buat magic, kata dia contoh, okay, saya nak potong orang. So you pandai-pandai you lah nak buat macam mana. Kau ke ataupun dia datang dengan siap dengan diagram kau dengan kalau semua. okay. Kalau diagram, kalau kira macam original punya props, dia ada beli license. So dia beli license dengan so and so ni. So dia dapat blueprint ni, dia datang dengan saya buat kat sini lah. Sebab kalau buat kat sini lagi murah daripada you buat kat US. Sebab you import, shipping lagi semua, dekat currency lagi mahal. So dia beli licensing, dia cari kita orang sini buat lah. So mostly dia orang akan cari you lah. Tapi ada juga lah yang magician yang dia kata dia bagi idea, pandai-pandai you lah buat. Boleh juga, tapi saya kena bagi idea lah. Setakat kalau nak saya buat benda ni, saya kena ada macam SOP lah. Benda macam ni. Tak semestinya benda, katakan benda ni saya design setakat macam cincai-cincai, nanti benda ni keluar kedai pun orang cakap you buat benda macam ni pun tak macam illusion punya barang, tak standard. Kita kena ikut lah macam standard illusion. Macam saya kan, contoh saya as a customer kan, okay, sekarang ni saya nak satu illusion, maksudnya aspek apa ni, orang masuk, benda ni kita boleh potong dua, boleh angkat tepi.
blueprint lain semua tak ada, you pandai-pandai fikir. Boleh juga. Ke you ada refer environment ke? Ada refer Copperfield punya props ke? Tak ada. Itu bergantung kalau customer dia nak benda tu, dia kena ada dia punya standard measurement dekat saya. Sebab saya kalau saya bagi pun kadang-kadang tak sama. Sebab setiap orang yang dia punya assistant tu dia besar dan kecil, so kena ikut dia punya size standard. Tu Bukan semua nak standard sebab setiap satu memang tak sama. so kalau nak buat macam tu, assistant pula kena datang juga lah. Assistant kena datang. So maknanya dia memang very precise lah. Dia Face to side. Macam mana you boleh terfikir nak buat prop, nak buat macam business as a prop maker? Dulu bukannya buat bisnes lah, dulu as a hobby lah. As a hobby, passion, saya suka buat benda-benda macam ni. Masa dulu ada kilang pun, saya buat benda ni pun untuk diri sendiri saja. Diri sendiri, lepas tu ada member-member jumpa, dia kata, saya ada benda ni rosak, kata, bolehlah hantar dalam kilang. So dari sana satu-satu kawan dia recommend, dan ada yang international punya kawan pun dia ada keyakinan lah, so dia hantar benda tu bagi saya buat lah. Yang international siapa yang yang dah Boleh cakap? boleh tak ada you yang carut pun boleh. Macam Andolik, Jalvin, dia pun ada hantar. Tapi memang dia punya original props lah. Dia hantar kadang-kadang orang memang kaki modified. original punya kaki orang. Sebab dia buat show overseas tu kan. So asalnya you ada business untuk buat perabot besi-besi ni semua. Ada. Jadi side ya you punya ni just nak buat untuk diri sendiri punya prop lah. Dia sendiri punya prop, ada kadang-kadang dia hantar untuk modify balik So pun boleh juga. first job yang ni maksudnya modified atau repair dulu. Repair, modify. Repair. Lepas tu baru develop. Betul dia orang approach you untuk boleh tak you buat illusion tu. Dia bergantung harga jugalah. Sebab saya pernah saya kira satu costing kan. So kalau you kata benda ni mahal, memang made in China lagi murah. Tapi made in China kalau benda tu hantar mari sini pun depends on quality juga. Ada tak macam contoh ada mention order tu, order ni, lepas tu buat tai. Bila barang dah siap, macam tak ngam lah semua. Tapi you dah betul ataupun macam tak nak bayar ke? Tak ada. So far tak mention. So far tak ada lah. So far yang biasa tu saya bagi tahu lah benda kalau you nak buat ni, saya bagi costing lah. Saya bagi costing material apa yang you nak pakai semua tu saya bagi tahu dia. Okey, dari costing tu lepas tu yang termasuk upah-upah semua tu saya bagi tahu. Kalau okey saya baru buat. Kena ambil deposit dulu lah. Deposit memang lah. Barang Challenging buat illusion tu. Betul lah. Nak cari barang lagi susah. Benda ni dia bukan setakat you nak buat, you buat. Sebab benda ni kalau you nak buat satu baru punya tu kan, dia memang challenging. Sebab benda ni macam you punya original props lah. You fikir, okay, you bagi itu kisah semua, diagram semua sekali kan, saya nak buat benda macam ni. So saya pun kena fikir, okay, sebelum saya buat ni, saya kena tahu you punya routine macam mana. So mungkin you ada lagu, you buat you punya routine, bagi saya tengok, okay, dari sana saya dapat idea, okay, benda ni macam mana saya nak buatkan. Mungkin ada tambahan, saya boleh bagi idea ini, saya boleh buka dari sini, ataupun tambahan future nanti you nak tambah you punya routine, you boleh buat ni as a additional punya parts lah macam ni. So you selalu ada additional value Value yang lah, you value, letak value. dalam satu edition tu. Sebab benda ni dia bukan macam carpenter. Carpenter you bagi ukuran tu dia ikut saja buat. Macam untuk magician punya lain. Bila kita dah buat ni, terfikir benda macam ni, boleh tak kita buat benda ni? Ada satu ruang kosong ni, kita boleh buat apa lagi? Mungkin tambahan you nak buat firework, macam you nak buat rutin, you nak ambil barang keluar daripada sini, additional lah untuk tempat ruang kosong ke macam mana. Semua benda ni lah you kena fikir in semua benda tu lah. Okay, kembali tadi kan, you cakap first prop you buat untuk diri sendiri kan. Apa first prop you buat? Apa illusion you first buat?
untuk table. untuk unit ni. Bukan floating table, itu yang meja yang boleh buka punya tu, boleh lipat tu. Oh, yang crack sekali. Crack sekali tu. Ya. Sebab China punya tu Folding. 7 kg. 7 kg. Saya buat punya paling kurang pun 3 kg macam ni. Oh, okey. Macam mana you dapat idea ataupun you dah ada blueprint atau untuk Tak ada. Just macam mana you boleh fikir nak lipat je nak lipat. Ataupun you tengok sekali you dah tahu macam mana. Memang macam ni lah. Dia Dapat belajar, idea tu, dia dapat belajar idea lah. Oh. Bila kita tengok macam tadi meja tu dari China tu, dia boleh